Selamat datang ke Bumi. Langit yang tinggi. Bumi Langit TV. Perbincangan seputar di bumi dan di Langit ketujuh. Episod 10. Itulah, tinggi sangat tu. Episod Aku 10, dengar. Langit ke-7. Okay. Kena sekali lagi retake. Tak, dia lain sikit. Sebab dah 2 episod, member menghilang. Tiba-tiba episod ni ada pula. Dia ingat ni apa? Hotel ke apa? Nak keluar masuk macam tu. Check in, Itu check satu out. hal. Itu satu hal. Dengan ketiadaan John, viewers kita jatuh mendadak. Aku tak percaya lah viewers jatuh mendadak tu Jatuh bro, sebab John. setengah. Bukan sebab John. Sebab bila dua orang, jadi kita punya followers ni bercampur. Followers dia dah 200 orang. Okay. So 200, 200, 400. Jangan menghina tu. Jadi 600. Faham. Contoh kalau dia tak datang, tolak 200. Jadi 400 je. Terus kita main 400. Jadi teka-teki untuk 400. semua, jumlah berbaki kali dengan 20%, berapa jumlah dia? Berat ni. Boleh komen kat bawah. Tinggi sangat. Sekejap, kenapa kau tak ada? 2 kali. Satu kat Jakarta kau menghilang. Post Jakarta pun kau menghilang juga. Aku macam ni lah. Aku boleh hadir untuk sesi podcast ni, tapi aku sengaja tak hadir untuk memperlihatkan betapa pentingnya aku. Korang perasan tak dalam sesi-sesi podcast tanpa aku, dia macam kurang ceria, kurang kelakar kan? Nampak tak Dia sebab siapa pertama yang episod kat Jakarta tu barai. Episod Ya. yang ke-9 serius. Cerita Betul. pasal raja, cerita pasal macam-macam lah. Bukannya sebab tak kelakar. Takkan nak buat kelakar pasal sebab raja. tak ada aku. Ha. Dia ceria tau, dia ceria. Aku ni AJK keceriaan. Yep. Ya. Ketua Biro Keceriaan BLTV. Faham? Okay, Chinese New Year ni. Selamat Tahun Baru Cina. Kongsi Facai. Kongsi Facai. Xin Nian Kuai Le. Xin Nian Kuai Le. Nian Nian Hao Nian Nian Bu. Wah, apa maksud dia tu? Aku tak tahu. Aku tengok Anwar cakap. Selamat Tahun Baru Cina kepada penonton-penonton kita yang berbangsa Tionghoa. Kenapa Tapi- kita sebut Tionghoa? Aku tak tahu. Tapi konteks kaum Cina tu lebih hebat daripada kaum Tionghoa. Sebab Tionghoa tu sebutan macam Indonesia sikit kot. So kaum Cina, penonton, selamat Tahun Baru Cina. Semoga tahun ni melimpah ruah lah rezeki kita. Rezeki. Sebab dia bila Tahun Baru Cina ya, dia mesti ada kaitan dengan prosperity. Prosperity. Tapi tahun ni tak ada burger prosperity Ada. Ada. Ini baru betul boykot. Sampai kau tahu tapi kau tak tahu ada ke tak kan? Tactical. Kat mana dia jual? Tactical. Bila cerita pasal perayaan agama bukan Islam kan, aku sebenarnya tak nak sebut ataupun bincang pasal benda ni kan. Tapi orang kita ni kadang-kadang, orang kita ni maksudnya orang Melayu lah. Dia terlalu berhati-hati tak bertempat. Kan, macam contoh, boleh ke kita ucap Selamat Tahun Baru Cina ataupun Merry Christmas, apa pandangan korang, ataupun pergi ke tempat-tempat perayaan diorang lah. Kalau dia jemput, open house kalau ke. dia jemput aku pergi. Kalau tak jemput aku tak pergi. Itu je. Itu aku rasa dalam kenduri Melayu pun macam tu. Kalau tak jemput tak payahlah pergi. Betul. Memanglah. Jadi kalau dia jemput kena pergilah. Aku punya prinsipal senang. Perayaan apa pun kalau dia jemput datang. Betul. Tapi aku rasa seumur hidup aku kan, aku pernah 2 kali kot pergi open house Chinese New Year. Umur kau berapa? Kau tak ada kawan Cina ke? Racist ni kau. Tak tahu, aku rasa aku racist kalau aku cakap Cina tak nak jemput aku sebab itu racist. Tapi aku cakap aku tak dijemput. Tapi yang tossing yisang tu banyak kali lah. Itu untuk majlis-majlis formal lah kan. Macam tak ada formal tapi majlis kerayaan. Keraian. Okey. Kat belakang kita ada cikgu bahasa, jadi kita kena berhati-hati dengan bahasa hari ni. Dia bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Bahasa Melayu. Tu menjadikan tema Chinese New Year kita hari ni sedikit kelagabut lah. Kita ada mochi, kita ada biskut panda. Tak, kalau kau tak mention tu mochi, orang tak tahu pun tu mochi. Betul? Tapi macam panda ni dia signify panda tu, Cina tu. Yes. Dan ada 2 ekor panda kat depan. Dan ini dipanggil panda diplomasi. Kalau kat Malaysia dia ada hantar satu ke berapa ekor panda? Dua. Apa nama pun aku tak Yin ingat. and Yang. Tu simbol diplomasi negara China dengan Malaysia lah. Tu simbolik lah. Negara lain pun ada. Durian. Hantar durian ke negara China. Okay. Kau biar betul Mat.
Durian diplomasi tak ada dengar? Tak ada dia bela durian tu. Memang tak boleh lah. Durian orang tanam. Tu dia, durian orang tanam. Tak sampai 10 minit aku dah buat banyak kali kelakar. Tapi kenapa kena ada limau? Bila tahun baru Cina limau. Limau ni dia, aku ada baca tu tapi aku lupa. Tak ada. Yang kita nak ulas pasal kaum lain ni macam Okey, pelik tapi juga. Sambil kita berbincang. Okay, Aku ada beberapa soalan tadi terkait dengan Tahun baru Cina. perayaan bukan Islam dan sebagainya. Sambil-sambil tu boleh Tapi bukan tahun kupas baru limau Cina. Tak, untuk tahun makan. baru Cina ni bukan perayaan kaum ke? Bukan Selalu kena kupas isu. Hari ni kita kupas limau. Sambil-sambil kita kupas isu, kita kupas limau. Kan, dia ada masa-masa manis. Soalan aku tadi. Tahun baru Cina tu bukan perayaan kaum ke? Aku tak berapa suka limau. So aku tengok korang makan. Serius lah. Kau resis Kau resis Kau resis sedikit Limau dia senang racist. dikopek. Bagus. Gurau-gurau. Kata nak buka limau pakai chopstick. Okay, tadi apa kau nak cakap tadi? Bukan tahun baru Cina. Tak, aku makan dulu Aku letak. Bismillahirrahmanirrahim. Ampau. Bukan tahun baru Cina ni perayaan kaum ke? Bukan perayaan agama. Sebab ada juga yang macam keluarga Chinese Muslim. Dia Chinese Muslim lah. Nampak tak beria nak makan chopstick. Makan dah lah kuih mochi kan. Chinese Muslim. Dia sambut juga perayaan Cina. Tahun baru Cina. Perayaan Cina lah. Perayaan tahun baru Cina. Kita tak boleh buat podcast sambil makan bro. Ya betul. Boleh. Kalau aku boleh sebab aku ada baca website Mufti Wilayah Persekutuan sebenarnya kalau korang nak baca tentang hukum hakam, boleh ke website Mufti Wilayah Persekutuan. Ada banyak lah dan terkait dengan isu ucapan perayaan kaum lain ataupun bukan kaum lain, agama lain. Antara garis panduan umum yang dikeluarkan, aku pun tak adalah berniat untuk baca the whole argument. Tapi apa yang boleh dirumuskan adalah diharuskan, ni kalau kita cerita tentang konteks Merry Christmas diharuskan untuk mengucap Merry Christmas apabila wujud keperluan. Antara keperluan yang wujud tu adalah apabila kita hidup dalam suasana masyarakat yang Majmuk. berbilang kaum, berbilang agama. Jadi ada keperluan untuk kita hidupkan suasana muhibah. Betul. Itulah antara dia. Dan aku rasa tutuplah isu-isu. Dan pengalaman aku pergi ke open house tahun baru Cina. Walaupun yang celebrate tu kaum Cina lah kan. Tapi bila kita datang, tuan rumah dia bukan beragama Islam ke apa, dia siap cakap je kat aku, ini bukan saya yang masak, ni catering yang masak, dan catering tu catering Melayu Islam. So dia memang inilah keunikan ataupun toleransi kawan-kawan kita daripada berbangsa Cina kan. Dia sambut Tahun Baru Cina, tapi kena jaga hati kita yang Melayu-Melayu ni nak pergi rumah dia orang. So itu bagi aku salah satu benda yang menarik lah. Tapi tu macam bagi aku, kalau aku pergi rumah orang Cina, aku nak makan makanan Cina tau. Betul. Last pergi sebab dia nak raikan kita. Betul. Jadi kadang-kadang ada rendang. Itulah dia. Ada rendang kat rumah. Silap tak ada lemang ke? Betul. Kalau tidak kita pun confused. Ketupat kan? Ketupat dia warna merah. Betul. Bacang. Betul. Macam kita kan, kalau kita buat open house, kita masak je lembu ke apa, tapi kita panggil dekat kawan-kawan kita yang beragama Hindu. Kita tak jaga pula sensitivity. Tapi kita bagi tahu lah. Yes, betul. Tapi kalau kita tengok weekend ni ada banyak open house. Kau tak pergi? Aku tak, macam John, aku tak ada jemputan khusus untuk pergi, dan aku pun prefer untuk duduk rumah kot. Aku kurang sikit nak pergi majlis-majlis. Tak ada. Bagi aku perayaan ni. Aku tengok bukan personal lah. CN1 ni dia macam lebih pada family punya gathering. Yes, betul. Mungkin macam, lepas ni lah. Lepas ni baru ada next weekend. Corporate. Betul. Lepas tu baru, dan aku punya alasan tak pergi ialah sebab aku nak kurus. Okay. Understood. Okay, tapi aku tengok ada parti-parti politik celebrate Chinese New Year. Ini paling menarik lah. Kalau macam Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan, dia celebrate dekat Wisma MCA. Ada. Ini pun menarik kan. Aku rasa dah tahun kedua tak pergi ke DAP punya open house. DAP ada open house ke tahu? Aku pun tak tahu. DAP bukan parti Cina. Nampak tak? Itu point aku. Dia parti berbilang kaum. Nampak tak? Kalau MCA memang Malaysian Chinese Association. Memang dia akan buat. Dah PM pergi, TPM pergi, mantan Perdana Menteri pun pergi, Ismail Sabri. Dia macam menutup terus langkah Dubai. Aku punya spekulasi. Dia terlibat ke cerita dia? Aku tak tahulah sebab orang duk kaitkan, orang duk kaitkan. Dia kata ada geng yang bukan
pro Zahid lah apalah. Relax je. Boleh celebrate. Wee Ka Siong pun yang selalu hentam kerajaan pun. Ini majlis yang kita boleh kata pihak kerajaan lah. Geng kerajaan yang pergi. Ada satu lagi, geng pembangkang. Yes. Ada aku tengok Lion Dance tu warna hijau. Ui, serius lah. Dekat Wisma Gerakan. Menarik. Dia punya asimilasi PAS dalam gerakan tu. Siapa yang mempengaruhi siapa? Adakah PAS mempengaruhi tahun baru Cina ataupun? Sebab naga Lion Dance yang warna hijau tu okey. Ini ada yang warna hitam. Muda. Dia duduk diri. Tapi aku tengok gambar yang viral. Siapa yang kita maksudkan? Syed Saddiq lah. Syed Saddiq, Dia bukan presiden. MP Muar. Dia bukan presiden. Dia bukan presiden. Mantan presiden Parti Muda. So bila aku tengok gambar dia tu, dia macam mana malu nak ambil gambar dia macam. Kan ada orang screenshot tweet dia masa dia kena pertuduhan tu kan. Dia kata kenapa dikenakan pertuduhan tu terhadap dia tahun berapa 2022 dia keluar kenyataan. Around that time lah. Dia kata tak ini penting adalah pun kepada dia tak ikut Muhyiddin time tu. Lepas tu kali ni dia pergi majlis ada Muhyiddin. Ada Muhyiddin. Tak menarik lah. Majlis Perikatan Nasional. Muda dia claim sebelum ni dia nak jadi parti yang bebas kan. Third force. Apa-apa tu kan. Tapi kalau dia betul-betul jadi third force, bagi aku lah sama ada dia tak hadir ataupun dia hadir dua-dua. Ataupun dia buat sendiri dia punya cara. Dengan PSM. Lah dia lupa kawan dia. Tak, bagi aku kenapa tidak buat sendiri dan bersama dengan kawan-kawan komponen quote-unquote coalition third force ni lah kan. Lagi menarik. Tak ada duit kot. Tak ada duit. Tak bayangkan lepas tu invite CSO. Kan? Lagi time CSO terutamanya bersih lah. Nak mobilize orang turun ke jalan raya kan. Ini masa dia. Tak ada duit. Naimah tak bagi duit. Naimah pula tak ada duit. Siapa Naimah? Okay, sebelum kita ke segmen seterusnya. Jap. Ada satu lagi benda menarik pasal Chinese New Year. Aku tengok dekat Twitter Presiden PAS. Okay. Ini sangat menarik. Memang aku respect dengan Haji Hadi. Dan di luar kotak Tan Sri Haji Hadi kerana dia bukan sahaja boleh ucap selamat tahun bercina dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Mandarin, tapi dia ucap dalam bahasa Tamil bro. Yes. Dia luar kotak dan luar jangka. Betul. Tak pernah orang buat lagi. Betul. Dia bahasa Melayu kita boleh faham. Okey lah. Bahasa Mandarin kita boleh faham. Sebab ada kawan-kawan kita kaum Cina ni dia tak faham bahasa Mandarin pun. Dia lagi faham bahasa Melayu. Betul. So okey. Tapi ni bahasa Tamil. Aku rasa memang betul-betul Tan Sri Haji Hadi betul-betul menghayati jiwa Malaysia tu lah. Perpaduan kaum. Dan sebab tu aku rasa kita kena anugerahkan dia Bapa Multiracial. Yes. Bapa Bapa Multiracial ditaja oleh BLTV. Bumi Langit TV. Lepas ni kita ada anugerah bagi lah. Yes. Dalam setiap episod. So ini episod pertama yang kita akan bagi anugerah. So tahniah kepada Tan Sri Haji Hadi. Mungkin kita boleh buat poster. Poster aku suka. Poster. Thumbnail tengah-tengah. Yes. Dekat sini kan. Tahniah. Tak poster. Tak apa. Taklah. Ini kita bagi Kai buat. Kai letak kat tengah-tengah. Teng. Ada sound effect. Itulah dia ragam-ragam ahli politik kita sepanjang minggu ni. Kita berehat sebentar bersama KitKat. Bukan KitKat. Mochi. Okay, kembali semula dalam podcast Bumi Langit TV. Episod yang ke-10 bersama Asfar, John, Irfan. Okay, kepada yang siapa Serius. Okay, jadi kepada penonton sesiapa yang tertengok video ni, YouTube ni, kalau nak subscribe dekat Spotify, kami pun ada channel dekat Spotify. Ya. Kalau kat YouTube kita faham ada yang tak subscribe. Jadi betul. ada kan tak subscribe, tak premium. tak premium ya, tak subscribe YouTube Premium, ada iklan in between tu. So kalau nak dengar yang full audio, tak ada interruption, boleh ke Spotify. Kalau kau tak bayar Spotify pun dia tak ada iklan. Okay, bayarlah Spotify baru berapa ringgit, RM14 kan. Okay. Alright. So kita dekat Spotify, YouTube dan Shorts lah. Okay, terus ke agenda berikutnya. Buat masa ni kita masih lagi pro bono bersama YouTube.
Pro bono lah. Tak bayar pun YouTube kat kita. Belum lagi ya. Jangan- Sebab tu korang kalau dah tengok tolong subscribe. Kalau bagi anda. Kalau suka tolonglah like. Kalau tak suka bagilah komen. Mana tahu kita boleh tambah baik kita punya konten. Yes. Betul. Baru tak apa pro bono. Okay, Jeb, apa kita punya isu kali ni untuk segmen 2? Biasa panas-panas ni. Apa yang panas-panas? Panas. Liberal. Kau ni liberal. Okay, untuk topik kedua ni, yang gelap boleh tak? Cik. Ni topik serius weh. Ni topik serius Ya, jangan main-main. Saya serius Apa gelak-gelak? Macam siapa? Tak tahulah. Okay, untuk topik kedua ni kita akan ceritakan tentang isu yang paling panas pada minggu ini, iaitu kes mahkamah yang melibatkan Nick Eileen dan others versus kerajaan negeri Kelantan lah, yang telah mengakibatkan kemarahan-kemarahan terutamanya kepada penyokong-penyokong parti PAS dan juga ahli parlimen diorang lah yang menunggang Tapi isu ni. betul marah ataupun tidak, kita pun tak dapat nak ukur. Yeah. Betul. Dia pada awal kes ni sebelum pembacaan keputusan hari tu, dia dah buat satu himpunan Selamatkan Syariah lah. Time tu ramai lah, hari bekerja juga, ramai sampai orang tak pergi kerja apa semua, pergi turun himpunan tersebut. Aku tak ingat bila, bulan Disember kot, tahun lepas. Lepas tu dia, ini kali kedua, mungkin crowd kali ni agak kurang sikit lah. Yeah. Mungkin pitih tak ada kot. Apa yang diorang nak suarakan sebenarnya? Terutamanya PAS. Oh, kita nak dan cerita pimpinan terus dia. pasal diorang nak apa? Kita cerita dulu, diorang nak apa sebenarnya Oh, ni? diorang Apa yang diorang marah sangat? Diorang Dikatakan marah kata tu. bahawa undang-undang Islam dalam negara ini terhakis. Tapi terancam Terancam. Maksudnya kedudukan mahkamah syariah. Hak mereka. Hak mereka terancam, terutamanya hak orang Islam lah. Hak orang Islam. Jadi kita malam ni nak ukur betapa jauh kebenaran tu. Kan? Mungkin John, kau nak cerita secara kronologi susu masa tu daripada permulaan Nick Eileen menghantar petition kepada mahkamah sehingga kini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ingat jap. Jangan ingat John Freehair tak pakai kopiah, dia tak boleh cakap Betul? bab agama. Kita ada team research buat. Okay. Serius. Ini isu panas, betul serius ni. Okay, kronologi dia lebih kurang macam ni lah. Dewan Undangan Negeri PAS. Bukan Dewan Undangan Negeri PAS, Dewan Undangan Negeri Kelantan. Bukan Dewan Undangan Negeri PAS. Dewan Undangan Negeri Kelantan. Okay, Dewan Undangan Negeri Kelantan. Majoritinya PAS lah, daripada parti PAS lah. Daripada PAS lah. Kira orang PAS punya kerja lah ni. Dia pindah undang-undang enactment jenayah syariah dia orang. Jadi dah lah tu. Okay. Jadi bila dia dah pindah tu, adalah sekarang satu set undang-undang baru. Dia tambah beberapa bahagian. Jadi datang Nick Eileen. Nick Eileen ni lawyer. Dia nampak undang-undang yang dipindah tu akan ada masalah dengan undang-undang persekutuan. Kat Malaysia ni, undang-undang persekutuan ni, maksudnya perlembagaan tu berada di atas. Kalau undang-undang syariah ni, dia tak boleh bypass undang-undang tu. Jadi dia kira tak sah. Dan Nick Eileen ni pula kena bagi tahu adalah ahli Muafakat Nasional. Iaitu gabungan antara UMNO dengan PAS dulu. Ini selepas 2018 kan? Ini lepas 2018. Geng Anwar Musa. Geng Anwar Musa. Okay. Jadi nak kata liberal tak liberal, itu geng hampa. Jangan melibat kami. Betul. Nick Eileen cabar undang-undang Kelantan ni dekat Mahkamah Persekutuan dan baru-baru ni mahkamah lepas sebutan dan ada demonstrasi dekat yang kata ramai sangat tu sebelum ni, dah dapat keputusan kali ni pun katanya dia buat demo juga tapi macam tak jadi. Tak ada. Tu pun kita kena ukur juga kenapa tak jadi kan. Aku rasa sebab Tombol Cina. Tak, aku rasa sebab dia orang dah tengok kerajaan langkah Dubai gagal, kemungkinan untuk dia orang tukar take over kerajaan makin pudar, so semangat pun makin kurang lah. Last sekali itulah nak kuasa je. Jadi panjang pula aku ceramah kan. Jadi keputusan keluar daripada 18 perkara yang Nick Eileen cabar, 16 dibatalkan. Betul. Jadi itulah kronologi dia setakat ni.
Jadi kenapa Mahkamah Persekutuan, kira Mahkamah Persekutuan kan, Yep. membatalkan 16 enactment syariah tu? Kenapa? Apa sebab dia? Mungkin Jepun. Kalau kita baca daripada ringkasan penghakiman okay, ini adalah keputusan majoriti 8-1. Maknanya 8 hakim berpihak kepada Nick Ilin. Satu tu kira menolak lah. Bukan berpihak lah, tapi keputusan dia berpihak kepada Nick Ilin, bukan berpihak kepada Nick Ilin. Side dia bukan. So dalam ringkasan ni dia ada tulis kat sini bahawa yang paling penting kat sini. Okay. Jap. Okay, isu yang perlu kami putuskan adalah, cubalah silent phone tu. Okay, sekali lagi. Cut. Isu yang perlu kami putuskan adalah sama ada Badan Perundangan Negeri Kelantan membuat peruntukan-peruntukan tersebut mengikut batasan yang ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan atau sebaliknya, macam John cerita tadi. So dengan kata lain, isu di hadapan kami tidak kena-mengena dengan kedudukan Islam atau mahkamah syariah di negara ini. Ini yang hakim tulis. So maknanya isu ini tidak ada kena-mengena pun dengan kedudukan Islam ataupun mahkamah syariah. Tapi dia cerita lagi, sama ada Islam atau mahkamah syariah dipertahankan atau sebaliknya bukan persoalan di dalam kes petition ini. Kerana dalam kes ini keputusan dia kerana melibatkan, dia memetik kata-kata Sufyan LP bahawa the power of parliament and state legislature in Malaysia is limited by the constitution and they cannot make any law they please. Maknanya parlimen ataupun Dewan Rakyat di peringkat persekutuan dan juga Dewan Undangan Negeri ni dia termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. So dalam Perlembagaan Persekutuan ni cuba aku buka sikit buku Perlembagaan Persekutuan tu sebelum aku campak kat muka korang yang tak faham-faham lagi bahawa ada federal list dengan state list dengan list bersama. Maknanya federal buat apa? So federal buat contohnya tentang jenayah, untuk pergi diplomasi dekat luar negara dan sebagainya. State ni dia jaga adat, agama dan sebagainya. So bila undang-undang Kelantan tadi tu yang bawah, aku teringat Dewan Negeri PAS tu. So undang-undang di bawah dibuat di dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan tadi tu, dia melibatkan jenayah yang ada juga dalam undang-undang sivil, undang-undang di peringkat yang telah digubah dalam parlimen. Tadi kau kata federal list, state list dan list bersama. Itu maksudnya adalah senarai federal, senarai negeri yang memberi perimeter tentang bidang kuasa masing-masing lah. Itu maksud Jepang lah. Betul. Teruskan apa tadi? Terus lagi. Aku takut orang tak faham. Ya. So bila dah ada benda tu, contohlah kita dah buat satu undang-undang tentang merogol. Bila dah buat undang-undang merogol, maknanya dia terpakai untuk semua. Maknanya jenayah ni bawah pusat, bawah persekutuan, bawah federal list. So bila merogol, dia ikutlah undang-undang tu. Tapi negeri tak boleh buat lagi undang-undang tu sebab sama. So bila sama, nanti contoh kan, Abu rogol Minah. Bila dia pergi rogol Minah, polis datang. Contoh kalau undang-undang syariah ataupun undang-undang negeri buat juga, JAIK datang, Jabatan Agama Islam Kelantan datang, JAIK dia datang untuk tangkap. Jadi nak charge, siapa yang nak charge? Sebab dah ada dua undang-undang. Satu undang-undang dia kata sebat berapa? 30 kali. Tak tahu. Aku tak ingat lah. Contohlah 30 kali. Salah satu kata 5 kali. Mana satu yang kita nak ikut? Sebab itu perlembagaan ni dia dibuat, dia tak ada undang-undang yang satu ni melangkaui apa undang-undang yang paling atas. Sebab kita dah menghormati. Undang-undang paling atas tu adalah Perlembagaan Persekutuan. Boleh nak selit sikit tak? Boleh sikit. Sebab tadi Jepang cakap pasal isu rogol. Tapi ada satu isu real yang telah terjadi. Isu Iki Putra. Iki Putra ni dituduh meliwat dan dijatuhkan salah dekat Mahkamah Syariah. Lepas tu Iki Putra bawa kes tu ke Mahkamah Sivil. Cabar sebab ada dua hukuman berbeza kan. Pertindihan. Dan Iki Putra menang. Ini berlaku pada tahun 2019. Masa tu Ketua Pemuda PAS keluarkan kenyataan 2019 2021, maaf. Nampak research team. Good job.
2021. Masa tu dia orang jadi kerajaan. Oh, jadi masa tu dia kata, oh kita kena berlapang dada dalam hal ni. Lepas tu dia orang janji nak compile semua dokumen pertindihan antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil untuk harmonikan. Dan dia kata kalau kita dapat 2/3 dia akan buat benda ni. Oh, tang dia macam tu. Tang dia, jejak digital tak akan padam. Jejak digital tak akan padam. Ini menarik tau. Sebab dia waktu dia jadi kerajaan, dia tak buat pun. Dan sekarang apa yang berlaku dalam kerajaan perpaduan, with or without two-third majority, kau boleh buat benda tu. Dan sekarang memang tengah berjalan lah. Bawah Dr. Naim. Ya. Jadi kalau kita boleh ulas secara ringkas kepada penonton di luar sana yang mungkin keliru apa yang berlaku. Ini bukan percubaan daripada mana-mana pihak untuk merendahkan ataupun menghakis bidang kuasa Mahkamah Syariah yang diperuntukkan kuasa tu kepada negeri. Bukan untuk menghakis, tetapi ini punya isu. Isu ni sebenarnya melibatkan pertindihan ataupun pergeseran bidang kuasa yang macam Asfa Jepar explain tadilah. So don't get confused over narrative past ataupun pelampau-pelampau agama ni. Sebenarnya akhirnya itu benda yang paling mudah pembangkang boleh lakukan, iaitu menggunakan kemarahan orang Melayu, orang Islam terhadap isu yang sebenarnya bukannya benda yang benar pun. Betul. Kan dibuat-buat. Betul. Jadi Boleh aku tambah sikit. Dan kalau betul ikhlas untuk memperkasakan undang-undang syariah dalam negara ni, I think aku rasa ahli-ahli Parlimen PAS ataupun Perikatan Nasional boleh support apa yang Dr. Naim nak bawa ni. Betul? okey. Support. Sebab dia nak memperkasakan undang-undang syariah. So kita sama-sama jaya kan lah. Dan jawatankuasa Dr. Naim ni, aku dua isu nak cakap. Jawatankuasa yang Dr. Naim dapat mandat untuk tubuhkan ni, dia daripada Majlis Raja-Raja Melayu. Yap, Sultan Selangor. Sultan Selangor sebagai pengurusi. Jadi dia sangat kuat dan jangan bawa istana nak laga-lagakan dengan pemimpin politik. Jawatan kuasa apa yang kau masukkan tu? Jawatan kuasa dia aku tak ingat. Tapi dia untuk harmoni ni Pengurusi Majlis Kebesaran bagi Hak Ehwal Agama Islam MKI dan jawatan kuasa mana tadi, ya Allah. Ini jawatan kuasa ni jawatan kuasa bersama antara JAKIM dan juga JKSM. JKSM Mahkamah Syariah. Jawatan kuasa Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Itu pemegang taruh terbesar lah. Antara yang kenyataan media yang dikeluarkan. Ni jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri. Itu dalam pernyataan media 9 Februari lah yang senator keluarkan, iaitu jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri. So ini inisiatif yang macam John kata tadi, walaupun kita tak ada 2/3 majoriti sekalipun, kita mampu untuk buat usaha memperkasakan bidang kuasa syariah. Kalau betul pembangkang tu ikhlas untuk memperkasa dan bukan hanya mengapi-apikan untuk mendapatkan sokongan, inilah solusi yang sebenar. Kan? Bukannya jangan bila dah dapat kuasa guna alasan macam-macam, kerengga kacau lah, kerengga kacau lah, apalah. Aku rasa ini sebenarnya bukti terang dan jelas bahawa penggubal-penggubal dasar peringkat negeri di Dewan Undangan Negeri Kelantan tu tidak faham pun apa bidang kuasa negeri dan juga bidang kuasa persekutuan. Betul. Jadi bila dia tak faham benda yang sangat-sangat basic ni, macam mana kita nak mengharapkan dia menggubal dasar di peringkat negeri? Itu di peringkat negeri. Di peringkat pusat pun ada ahli-ahli parlimen yang dah tweet benda yang bukan-bukan, yang aku rasa macam dah go overboard. Betul. Dia macam meluat baca. Apa isu dia? Isu dia, dia nak cakap bahawa sumpahan perjanjian pangkor. Aku tak faham. Ada satu lagi yang macam aku really cannot take it. Dia nak cakap ni aku baca Dia kata ini pertembungan ideologi. Katanya ada usaha pensekularan undang-undang oleh pihak luar tabi'i. Saya nak tanya kepada individu tersebut, ahli parlimen tersebut lah. Iaitu apa yang dimaksudkan dengan pihak luar tabi'i? Adakah 8 hakim yang berpihak kepada Nik Ilin ataupun siapa pihak di luar tabi'i tu? Kenapa dia kena ini seakan-akan mencabar mahkamah lah. Mahkamah ke? Bukan saja mencabar mahkamah, mencabar kebijakan rakyat Malaysia tau. Betul. Dia macam dia bodoh-bodoh kan, tu je.
Betul. Kita kena marah ni. Ni segmen 2. Aku sangat kecewa sebenarnya. Sangat-sangat kecewa datang kenyataan sebegitu rupa yang bagi aku memang betul-betul nak membodohkan rakyat dan pengundi. Kita sebagai ahli parlimen ataupun sebagai orang yang berkuasa ke atas yang pemimpin, kita janganlah mengeluarkan kenyataan hanya semata-mata nak pakai sokongan. Lagipun dia angkat sumpah, dia cakap apa? Mempertahankan perlembagaan. Betul. Oh, sekarang perlembagaan ada Songsang lah, macam-macam apalah. lah. Dan bahaya benda tu. Betul. Sebenarnya. Adakah kita nak kata kita semua ni menyokong apa? Dia in a way takfiri je lah ni, mengkafirkan orang. Betul. Sebab tu Jangan kerana kita orang free hair, tak ada kopiah, tak boleh sebut kali aku benda sebut. ni. Aduh. Marah. dia dapat soundbite kan tu. Dia dapat shots. Dan kalau tengok hari ni punya laporan akhbar, ada laporan ugutan bunuh ke atas Nick Elin. Macam ni dia punya mula-mula takfiri, lepas tu dia tanam idea ada keluar baru berjihad. Dia dah jadi tak tentu ada berdasarkan idea yang salah. Betul. Ini yang aku tengok bila dekat, contohlah dekat Indonesia lah kan, cerita sikit Indonesia. Bila ada isu-isu macam ni, dia berdialog tau. Betul. Berdialog di media masa. Betul. Aku rasa okey je berdialog. Betul. Cuma jangan kita keluarkan kenyataan-kenyataan yang bagi aku boleh mencetuskan lebih banyak kontroversi, lebih banyak polemik. Baik, berdialog okey. Kalau tak setuju, okey. Aku okey je kalau tak setuju dalam isu ni. Okey, saya tak setuju dengan perhakiman ni. Okey, kenapa? Bawa. Okey, kerana kita nak memperkasakan mahkamah syariah, nak memperkasakan undang-undang Islam. Okey, no problem. Sebab benda tu penting. Tapi masalah aku tak berapa nak setuju dengan debat. Sebab last debat yang aku tengok yang agak menjengkelkan dengan antara Raf dengan Syahir. Okey, ya, nanti Betul-betul dia keluar soundbite untuk TikTok ni tau. Ya. Lepas tu dia nak menang isu, dia bukan nak menang pasal kebenaran. Dia nak menang untuk dia punya mungkin viral. time tu mungkin dialog antara dua ahli politik. Mungkin yang tengah-tengah tu mungkin kena ada Profesor akademik letak profesor undang-undang syariah kat situ kan. Ya, betul. Biar Betul. baru nak cakap terkujat sikit. Sebelum kita move on kepada segmen terakhir. Nak habis dah? Nak habis dah ni. Okey. Apa kata-kata terakhir kepada ahli parlimen tersebut ataupun pemimpin-pemimpin pembangkang yang Dia cuba nak menimbulkan kemarahan lah. Apa kata-kata terakhir? aku rasa macam mana acuannya, macam mana apa benda dah yang peribahasa aku lupa lah. Macam mana acuan tu begitulah kejadiannya. Ya betul. Boleh check Dewan Bahasa Pustaka. Betul. Sebab presiden dia Tan Sri Muhyiddin pun buat kenyataan yang lebih kurang sama. Betul. Dengan keputusan ini dia kata, dengan keputusan ini perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam seperti menawarkan perkhidmatan maksiat, berhalwat, sumbang mahram dan minum arak tidak lagi menjadi satu kesalahan bagi umat Islam di negeri Kelantan. Aku cukup marah kenyataan tu yang keluar daripada bekas Perdana Menteri kata. Okey, aku cabar Tan Sri Muhyiddin buat benda tu dekat Kelantan. No, dia kena tangkap ke tak? Adakah dia menjadi kesalahan? Cabar. Kalau betul dia cakap ni, buat. Buat. Okey. Itu saja. Nantikan segmen seterusnya iaitu segmen Ketiga. Let's go international. kembali lagi di BLTV. Betul-betul dia nyanyi. Aku ingat dia nak main-main. Kembali lagi di BLTV bersama Jeb, John dan Irfan. Mana Part 3? Mana Part 3 ni? What not? Tunggu Part 3 Thailand lah. Aku rasa anak aku dah besar dah. Itu dia. Okay, kita punya Part 3 pula. Ni Part 3 okay, kita. Part 3 segmen kita akan cerita pasal Can I speak English? Yeah, in this topic because this is a Pakistan election. If not, people in Pakistan don't understand. So what's going on? What's going on in Pakistan is that we're going to discuss a bit about the elections that held in Pakistan. Okay. It's still counting. When was the election in The election Pakistan? was on the Friday. On last Friday. Yes, last Friday. So how's the result of the election? The result right now, Imran Khan party is barred from election Barred from election. because he is in prison right now. Okay. Imran Khan ni bekas Perdana Menteri Pakistan. Former Prime Minister of Pakistan. Okay. Yeah, handsome So guy. parti Imran Khan ni di-ban untuk bertanding di pilihan raya. Dihalang, disekat. Disekat lah. Dan aku nampak keputusan election diorang ni
banyak independent yang menang. Ya, sebab independent tu backed by Imran Khan. Imran Khan Disokong back oleh Imran Khan lah. independent Sebab candidates. tu independent candidates ni semua menang lah. Betul. Kalau nak faham politik di Pakistan ni, dia kena faham keluarga Nawaz Sharif. Kau kena faham keluarga aku tak nak sebut ni tapi kena sebut Benazir Bhutto. Dan juga faham Imran Khan tu lah. Imran Khan kira macam third force lah. Third force. So kiranya 2019 punya election, 2019 ya, I think 2019 punya election dia membuat kemunculan selepas beberapa kali, aku rasa dia cuba sekali ke 2 kali kalah, and dia menang satu state election. 2019 dia menang that election. Lepas tu kerajaan dia digulingkan lah oleh tentera kalau tak silap aku. Ini kerajaan Imran Khan lah. Ya, kerajaan Imran Khan. So sebab tu dia dibar. Tapi sekarang ni masih lagi tak tahulah siapa nak jadi Perdana Menteri dan sebagainya lah. So still sedap ongoing. Bila keputusan tu akan keluar? Dah, sekarang dah keluar. Dah keluar dah? Dah keluar. Sekarang nak bentuk kerajaan lah. Nak bentuk kerajaan sebab mungkin tak cukup the magic number lah kot. Ikut sekarang, Pakistan People Party 54, Pakistan Muslim League 76, Pakistan Tehreek-e-Insaf bawah Imran Khan 97. Oh, 97. Aku tengok yang dekat satu TV dah 100 lebih. Oh, ini dua Election Commission of Pakistan punya source. Oh, okay. Biasa lambat kan. Ya. Yang kalau ni Betul. Dan aku dengar dia ada tempat dah disekat internet dan juga electricity. Itu menarik lah apa berlaku kat Pakistan. Yep. Yang lebih menarik bagi aku ialah media-media barat tak ambil pot. Selalunya pasal demokrasi ni diorang akan berlumba-lumba lah, terutamanya kalau negeri tu ada banyak minyak. Betul. So mungkin minyak kat Jadi, Pakistan tak berapa laku kot. Blok Imran Khan ni ada kemungkinan untuk bentuk kerajaan ataupun tak? Bergantung kepada macam mana pakatan yang diorang akan buat lah. Nampak macam ada trend baru lah. Betul. Dekat Thailand pun ada pakatan, dekat Malaysia ada kerajaan perpaduan, dan mungkin lepas ni kita akan lihat dekat Pakistan pula. Dia ada majoriti mutlak untuk bentuk kerajaan dan terpaksa bergabung. Aku rasa Gen Z, Gen Y ni dia tak percaya political thinking. Tak percaya status quo. Political thinking. Menarik. Benda ni boleh berlaku dekat negara jiran kita tak? Indonesia. Sebab sekarang ni pun diorang menghadapi pilihan raya presiden dan juga pilihan raya legislatif. Untuk pengetahuan penonton semua, kita rakam pada 11 hari bulan. Dan Februari. pada 11 hari bulan ni ada buang undi untuk rakyat Indonesia, pengundi Indonesia di PWTC. Betul. Yang menetap di Malaysia lah. Ramai gila dekat PWTC tu. Betul. Turnout berapa kalau Allahualam tak tahu. tapi ramai lah. Sebab dia untuk pengundi Tapi ada sedikit orang kata isu di mana ada dakwaan yang kata bahawa terdapat kecurangan. Mana penipuan lah. Maknanya dia kata ada kertas undi tu dah dicucuk dengan paku, dah dicoblos. I see. Dia cocok. Dia guna paku. Dia cocok guna paku. Kalau kita pangkah ataupun ni diorang coblos. Jadi paku tu diberi ataupun kena bawa paku sendiri? Memang disediakan. Okay. Memang disediakan. juga nak bawa paku ni. Kalau dia bawa paku tu daripada rumah bahaya. Dia jadi alat. Kenapa paku Tak tahu jadi alat. dia punya poster kan ada Kalau literally pensel ataupun benda selain daripada paku yang tajam. Tak tahu, itu kena tanya KPU. Aku bukan KPU. KPU. Tapi memang aku tahu memang dia guna paku lah. Paku tu ada Bukan KPU, KPU, yes, betul. KPU tu dia punya SPR lah. So, sekarang ni momen yang dinantikan adalah keputusan. Obviously lah keputusan. undi dulu. Oh, nak cerita undi dulu. Tak, ni aku nak cerita orang nak nantikan sama ada akan ke putaran kedua ataupun tidak. Betul. Sebab sekarang ni kalau kita nampak Prabowo mendahului, tapi mendahului dengan selesa untuk menang putaran 1 sahaja, ataupun dia menang majoriti tapi dia tak ke putaran 1 tapi dia kena ke putaran 2. Ya. Kalau semalam semalam adalah hari terakhir kempen. So sekarang ni daripada 11 sampai 14 tengah tempoh bertenang lah. So orang tengah buang poster dia lah, 14 buang undi lah. 14 buang undi. Ada negara dekat luar, contoh Malaysia hari ni, dekat US malam kot, Belgium semalam. Aku tengok satu vlog pemain bola sepak Indonesia yang berdarah naturalisasi, berdarah kacukan lah. Dia mengundi di Belgium. So menarik lah dia punya video tu, boleh tengok nanti aku letak link lah. Dekat bawah ke. Okay, jadi bacaan sekarang macam mana?
Okey, mengikut kajian survey LSI, iaitu lembaga apa ni? Lembaga Survey Indonesia. Kau nak tahu itu bawah kau siapa? LSI? Kau nak tahu pileg ke presiden? Aku rasa presiden lah. Presiden dulu Okey, kalau ikut pilihan raya presiden, Jokowi pula, Prabowo sekarang di tahap 51.9%. Berbanding dengan dua lawan dia, iaitu Anies 23.3, Ganjar 20.3. So Ganjar dengan Anies close. Sangat close. Ini ketinggalan jauh ni kalau ikut. Ya, kalau ikutkan survey ni memang satu putaran lah. LSI ni kira di bawah apa Dia Boleh percaya ke? boleh lah kot sebab dia independent. Dia independent. Sebab dia punya tagline dia akurat, terpercaya. Sebab kalau ikutkan pilihan raya lepas 2019, dia punya survey tu lebih kurang apa yang akan jadi pada hari kejadian ada. Sebenarnya 51 tak cukup strong sebab Betul. dia punya Sebab ada satu lagi faktor yang mungkin akan berlaku adalah orang tak keluar mengundi. Dia tanya juga dia di luar negeri lah. Cuti ke apa ke tahun baru Cina kan, atau Valentine's Day, orang dah beli tiket honeymoon awal-awal. So penyokong Prabowo dengan Gibran dikatakan 11.5 orang akan keluar kota pada hari tersebut. So 83.4% dia akan pergi mengundi lah. Dan 5% lagi tak tahu sama dia nak pergi mengundi atau tak. Tapi dia memang cakap dia sokong Prabowo Gibran. Ya, tapi aku memang terkejut sebab masa kita tanya dengan kawan kita dekat Indonesia pun tentang peratusan keluar mengundi pengundi Indonesia sangat tinggi sebenarnya. Betul. Lebih daripada 80%. Kalau kita nak consider dia punya jumlah penduduk satu hal, 300 juta lebih. Pengundi dia pun beratus juta lebih. Kan, untuk dia keluarkan pengundi-pengundi ratusan juta ni sangat mengagumkan lah sebenarnya. Walaupun orang cakap bahawa Anies ni lebih kepada konservatif Muslim kan dekat sana kan. Tapi kalau kau tengok dia punya survey ni, mungkinlah Islam ni tak semua orang konservatif kan, ada yang progresif dan sebagainya. Daripada 87.4% orang Islam dekat Indonesia, 25.6% sokong Anies. 53.4% sokong Prabowo. Okay. 17% sokong Ganjar. So sebenarnya pengundi konservatif tu lebih menyokong Prabowo berbanding dengan Anies. Tak, sebab ni Islam. Dia tak cerita dia konservatif ke apa. Oh tak, yalah maksud aku pengundi Islam ni lah. Pengundi Islam. Memang dia prefer Prabowo walaupun Anies dia punya portrayal image dia tu adalah academician Islamik. Betul. Kan? Even kalau cerita pasal academician kita cerita pasal orang yang pergi universiti, kuliah. 13.7% ada dekat Indonesia yang pergi kuliah. Betul lah yang kita dengar itu bahawa 37% orang bawah sekolah SD. So 13.7%. Prabowo Subianto dikatakan dapat 40.7% undi suara daripada orang yang pergi universiti. Menarik. Maknanya Anies Baswedan 28.7%, Ganjar Pranowo 26.7%. So survey ni mungkin boleh kata accurate lah. Boleh kata accurate lah. Okay. Walaupun sedikit bias tidak. Kita tak tahu. Ya, tapi akhirnya kita nantikan selepas Sebab 14 hari bulan. kemungkinan besar mungkin orang yang buat survey tu random, dia pergi jumpa orang Gerindra je ke atau apa-apa mungkin betul, lah. betul. Kita tak tahu. Ya. Tapi nak tunggu on 14 tu menarik lah. Mungkin kita akan buat something ke pasal tu. Buat something Okay. Kita cerita pasal pileg sikit. Pileg. So sekarang ni parti Pileg ni apa? pilihan raya legislatif. Berapa kali nak ulang kan? Pilihan raya Kita legislatif. kena anggap viewer ni Tak faham, betul-betul. Pileg, pilihan raya legislatif. Dia melibatkan parti-parti politik untuk masuk ke dalam Dewan Perwakilan Rakyat, kira parlimen. Tadi undi presiden. Sekarang ni pilih ahli parlimen pula. So parti yang nombor satu sekarang ni adalah PDIP. Walaupun orang kata PDIP ni dah semakin nak jatuh ke apa dan sebagainya, dikekalkan status quo dia lah. Betul. Pada tahap 19.6%. 19.6. Walaupun Jokowi in or out, PDIP masih lagi dia punya penyokong dia ataupun ahli-ahli dia loyal Dia lah. mirip kepada parti UMNO lah. Maksudnya ni kita cerita sebelum 2018 lah. Okey lah. Maksudnya dia ada fixed deposit pengundi Melayu lah. Gerindra pada tahap 18.7. Gerindra ni parti Prabowo Subianto.
Kemudian kita ada Golkar. Golkar ni parti lama. 12.2%. Parti Suharto kan? Ya, betul. And then ada parti PKB. PKB ni partai Cak Imin, iaitu calon wakil presiden di pihak Anies. Okay. Dia dapat 8.3%. Ya, betul. Kalau tengok PKB punya dimension politics doang, untuk sokongan terhadap Anies Baswedan, ada satu survey yang sama, dia bagi tahu bahawa penyokong PKB ni 43 something. Aku rasa ada letak dalam ni, tak ingat lah. Sekejap, biar aku cari. Ini. Okay. PKB. Yang sokong Anies Baswedan 49.7%. Tapi yang memberi undi kepada Prabowo Subianto 41%. Hush. Maknanya pengundi PKB ni dia pecah dua. Pecah dua lah. Sebab dulu PKB sokong Prabowo awal-awal. Okay. So bila Cak Imin announce as dia sokong Anies, dia dapat jadi cawapres, mungkin orang marah lah kot. Mungkin penyokong pun confused. Ya, betul. Kan? Dia punya perubahan tu Ketara. Apa lagi yang kita perlu expect selepas 14 hari bulan? Selain pada persoalan putaran kedua ataupun putaran satu. Mungkin aku rasa kita boleh expect dia akan jadi peperangan media mana yang sokong mana. Dia keluarkan quick count. Mungkin ada 2-3 quick count yang cakap okay, Ganjar menang, ada yang cakap Anies menang, ada yang cakap sebab okay, even pada hari terakhir kempen di JIS, di Jakarta International Stadium, Anies pun cakap kita akan menang dalam satu putaran. So Anies dah main sentimen tu lah, dia nak menang dalam satu putaran. Dan dia claim pada hari terakhir kempen dia 5 juta orang turun. Padahal di GBK, di Gelora Bung Karno Stadium, Prabowo buat kempen yang sama. Prabowo hanya anggarkan 600,000 orang datang. Walaupun kau tengok ramai kan, tapi Prabowo anggarkan 600,000. Tapi Anies pula anggarkan lebih. Yang datang di JIS 5 juta orang. Mana datang 5 juta? Itulah, kita nampak macam dia ada kawan kat Malaysia lah. Buat demo 1,000 orang, cerita kat Sokabo. Betul. 10,000 orang. Tapi yang menariknya Ganjar lah. Ganjar dia buat kempen terakhir dia di Bandar Solo, di mana tempat asal Presiden Jokowi lah. So nampak lah PDIP ni memang dia nak serang all out Jokowi lah. Yep. Tapi orang rakyat Indonesia ni dia suka kepada Jokowi kan. Ya, betul. Itu terpulang lah keputusan tu nanti macam mana. Aku rasa setakat ini saja untuk episod ke-10. Kita dah cerita pertama pasal pengalaman tahun baru Cina. Kedua tentang isu. Ni tak ada marah sikit Topik 3 ni tak ada marah Nak marah buat apa kan? Bukan negara kita. Tapi okay, yang kedua adalah tentang petition Nick Allen versus Kerajaan Negeri Kelantan. Dewan Undangan Negeri PAS. Ketiga adalah tentang isu-isu internasional kan, Pilpres di Indonesia dan juga pilihan raya Pakistan. Dan khususlah ucapan maju jaya dan selamat buat rakan-rakan di Indonesia yang berhempas pulas, dan kawan-kawan kita yang di Indonesia pun ada yang bertanding di peringkat pileg. Betul. Jadi selamat maju jaya bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, kakak yang bertanding ataupun yang membantu calon. Semoga semua sihat dan selamatlah. Itu saja. Dan saya juga berharap pilihan raya di Pakistan berlangsung dengan aman, sebab sekarang kita dah dengar ada beberapa kekecohan sejak 2-3 hari ni. Betul. Macam mana pun demokrasi ni pesta rakyat yang perlu diraikan lah, sebab dia jalan diraikan sebab dia peperangan tanpa menumpahkan darah sepatutnya kan. Tapi yalah, kita tengoklah, harap-harap kawan-kawan di Pakistan berada dalam keadaan selamat lah. Jangan gila kuasa sampai nak merampas tak tentu halau. Okay. Sorang-sorang. Okay, aku pula. Aku paling cakap boleh banyak topik 3. Korang akan gaji buta. Marah. Okay, terima kasih.
Yelah, terima kasih. Okey, terima kasih bersama Bumi Langit TV. Berita yang seputar di bumi dan di Berita lah, perbincangan Berita lah. perbincangan Korang tak lah, tahu lah. Kalau perbincangan. korang ada tagline lagi bagus, tolonglah. BLTV. Okay, ciao. See you.